Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Izzat Faris bin Wan Nazli akan mengupas teknik penyampaian dalam pengucapan awam dalam video yang telah saya tonton. Kredibiliti penyampai adalah langkah penting dalam proses penerimaan maklumat oleh audiens. Antara elemen-elemen kredibiliti penyampai maklumat adalah seperti benar, bijaksana, dipercayai, bertanggungjawab dan menggunakan kaedah penyampaian yang baik. Oleh itu, sebuah video pengucapan awam iaitu pidato yang bertemakan rukun negara telah saya tonton. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengupas sedikit sebanyak tentang kredibiliti penyampaian pengucapan awam yang telah saya tonton. Kredibiliti penyampai yang pertama ada pada penyampai dalam video yang saya tonton adalah pengetahuan pengucapan awam. Terlebih dahulu saya akan menerangkan apa itu pengetahuan kandungan pengucapan. Kandungan pengucapan boleh dibahagi kepada 3 bahagian iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Tujuannya dapat memahami serta menghayati ucapan yang disampaikan. Kepentingan pembukaan adalah untuk membentuk semangat audiens berkaitan topik yang ingin disampaikan. Selain itu, isi memberi kepentingan untuk menyokong fakta atau topik yang ingin disampaikan. Dan akhir sekali adalah kepentingan penutup, merupakan klimaks kepada ucapan yang disampaikan kerana ia menentukan sama ada wujud elemen tindakan. Dalam video yang saya tonton, pada minit pertama, penyampai telah memberi kata aluan yang sangat baik di mana penyampai mengalukan kehadiran hadirin dan pendengar serta memberi ucapan selamat kepada juri serta penjaga masa. Di samping itu, pendahuluan yang disampaikan oleh penyampai adalah baik kerana dapat menarik minat audiens untuk mendengar dengan lebih lanjut. Contohnya, penyampai menceritakan berkaitan tentera Sultan Al-Fatih yang mengambil masa selama 53 hari untuk takluk Konstantinopel yang sekarang dikenali sebagai Istanbul. Hal ini menunjukkan penyampai memberi ilmu baharu serta fakta yang menarik kepada audiens. Seterusnya, bahagian isi pada minit 1 saat ke-25, penyampai telah mengemukakan 2 isi iaitu 2 rukun negara pertama seperti kesetiaan kepada raja dan negara dan keluhuran perlembagaan. Isi ini diolah dengan baik serta memberi huraian kukuh oleh penyampai. Tambahan pula, isi-isi ini bersifat ilmiah di mana tidak merapu kerana penyampai memberi huraian yang berpadanan dengan isi yang disampaikan. Akhir sekali adalah penutup. Pada minit-minit akhir video, penyampai telah memberi persoalan kepada audiens. Hal ini dapat memberi kesan kepada audiens tentang jati diri serta semangat patriotisme terhadap negara yang tercinta ini. Dalam video yang saya tonton, penyampai mempunyai objektif yang pengetahuan terhadap pengucapannya. Objektif yang ingin disampaikan oleh penyampai kepada audiens atau pendengar dapat difahami dengan jelas. Contohnya, isi pertama, kesetiaan kepada raja dan negara. Objektif utama yang ingin disampaikan oleh penyampai berikutan dengan isi tersebut adalah sistem raja di Malaysia menjadi lamban perpaduan nasional. Di samping itu, isi kedua iaitu keluhuran perlembagaan di mana objektif utamanya adalah menjadi satu medium penyelesaian isu atau pertikaian yang berbangkit.
Seterusnya, penyampai juga memberi pengetahuan yang terkini kepada pendengar, di mana penyampai telah memberikan contoh atau huraian lanjut terhadap isi pertama, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Penyampai memberi contoh bahawa Agung Malaysia yang terkini bijaksana dalam menangani kemelut politik dalam negara untuk memilih Perdana Menteri yang ke-9. Pengetahuan yang terkini ini dapat menarik perhatian audiens untuk terus mendengar. Pengucapan akhir sekali, penyampai menyebarkan nilai budaya seperti moral, pengetahuan, adat istiadat dan lain-lain kepada audiens. Penyampai peka tentang nilai dan budaya masyarakat. Di sini dapat kita lihat penyampai langsung tidak menyentuh sensitiviti perkauman ketika melakukan penyampaian. Hal ini suatu sifat seorang yang penyampai yang cemerlang kerana bersifat neutral dalam pengucapan awam. Seterusnya, penyampai mematuhi etika sebagai penyampai agar tidak melukakan hati audiens, di mana penyampai tidak bercakap kosong atau merapu dan pengucapannya berilmiah serta penuh fakta. Tambahan pula, pemakaian penyampai sesuai dengan tema rukun negara serta sopan dan tidak menjolok mata. Akhir sekali, penyampai menerapkan nilai kemasyarakatan dalam diri ketika penyampaian supaya audiens dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Contohnya, pada minit keempat saat ke-28, penyampai menanamkan nilai murni dalam diri audiens. Penyampai mempunyai 5 kemahiran asas ucapan, iaitu yang pertama adalah eventio atau dalam bahasa Melayunya adalah pengumpulan, di mana penyampai mengumpulkan maklumat sebelum pengucapan awam. Kaedah pengumpulan maklumat dengan berjumpa dengan pihak penganjur. Penyampai juga mengumpul maklumat tentang siapa yang akan datang, latar belakang audiens, skop pekerjaan dan sebagainya. Semua data ini dikumpulkan supaya perucap memiliki idea ketika menyampaikan ucapannya. Yang kedua adalah disposition atau bahasa Melayunya adalah penyusunan, di mana maklumat yang diperolehi tadi dikumpulkan dalam 3 bahagian, iaitu pendahuluan, isi-isi penting dan penutup. Dan seterusnya adalah memoria, penghafalan. Proses menghafal sangat kritikal bagi orang muda kerana mereka tidak perlu menulis atau meletakkan pelekat untuk berucap. Strategi meningkatkan teknik hafalan perlu sentiasa ditambah baik supaya menjadi kebiasaan ketika berucap. Sebarang maklumat yang boleh dihafal wajar dilakukan segera, seperti bilangan audiens, tempat ataupun individu yang kerap bertanya. Maklumat ini dapat membantu penyampai berkomunikasi dengan audiens. Kemahiran asas ucapan yang seterusnya adalah pronunciation, iaitu penyampaian. Pada peringkat ini, sangat mendebarkan kerana penyampai bakal dinilai oleh pendengar. Persediaan yang cukup dapat membantu penyampai dalam menyampaikan ucapan yang lancar, bersemangat dan penuh kegairahan. Penilaian audiens menjadi kayu ukur terhadap kebolehan penyampai. Dan yang terakhir adalah elocution atau dikenali sebagai gaya bahasa. Tidak ramai penyampai yang memiliki gaya bahasa semula jadi. Namun demikian, penyampai yang masih baharu dan hendak menjadi penyampai yang baik boleh meniru penyampai yang lain. Gaya bahasa penyampai yang tersohor dan mempunyai kemampuan mempengaruhi khalayak kerap membuat latihan pengucapan dan mempelbagai lengkap bahasa dapat membantu dalam meningkatkan tahap
penyampaiannya. Seterusnya, kewibawaan penyampai. Yang pertama adalah personaliti dan perwatakan menarik, ethos. Kemahiran berucap dapat menzahirkan personaliti penyampai. Etika dan moral yang elok akan membuat audiens tertarik. Kemahiran membimbing akan membuat penyampai mengawal audiens dengan lebih mudah dan sistematik. Bina pengalaman dan bahasa badan. Dan akhir sekali adalah latar belakang penyampai yang bagus akan membuat audiens tertarik. Seterusnya, membentuk dan mengawal emosi audiens atau dikenali sebagai pathos. Menjaga kebajikan hadirin ketika berceramah. Seterusnya, menyantuni kehadiran pendengar. Selain itu, mampu menguasai hadirin khusus apabila hadirin datang secara sukarela. Kewibawaan penyampai yang seterusnya adalah pengolahan bahasa yang baik dalam penyampaian, logos. Bahasa yang kemas, menarik dan mudah difahami oleh hadirin. Kandungan yang berasaskan fakta dan ilmu serta contoh-contoh yang jelas. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan hadirin. Mempunyai unsur-unsur suprasegmental seperti tekaan, jeda dan intonasi. Teknik persembahan. Terdapat 6 teknik persembahan. Yang pertama adalah melihat wajah audiens dengan ikhlas. Yang kedua, penyampaian yang bersemangat dan bertenaga. Yang ketiga, mimik muka yang bersesuaian. Seterusnya, laras bahasa dan sosiolinguistik yang sesuai dengan audiens mengikut tahap umur serta pangkat. Seterusnya adalah bahasa badan yang terkawal. Dan akhir sekali, suara yang terkawal dan nada yang bersesuaian. Kewibawaan penyampai yang kedua pula adalah personaliti dan perwatakan yang menarik. Ini akan menunjukkan personaliti seseorang ketika penyampaian dan juga memberi kesan kepada moral dan etika profesional yang dimiliki oleh penyampai akan membuatkan audiens lebih serius. Kemahiran bimbingan akan membuatkan penyampai dapat mengawal audiens dengan lebih senang dan teratur.
Sekian, terima kasih daripada saya.